Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan menerangkan sedikit berkaitan tentang model ekonomi. Untuk tugasan kali ini, kami mengambil tajuk model keseimbangan pasaran ikan. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Maksud model ekonomi iaitu model yang mewakili sesuatu sistem dan proses dalam sesebuah ekonomi. Hal ini juga didapati sama dengan model matematik iaitu yang mempunyai sistem atau teori yang menggunakan bahasa matematik. Perkara ini dapat kita perwakilkan sistem daripada situasi ekonomi atau teori ekonomi dari segi pemboleh ubah ekonomi. Istilah permintaan ini menunjukkan kebolehan atau kesanggupan untuk membeli suatu komoditi tertentu pada suatu tempoh masa yang diberikan. Selain itu juga, hukum bagi permintaan adalah kuantiti diminta suatu barang atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengeluar dalam tingkat harga yang berbeza. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penawaran iaitu kesanggupan pengeluar untuk mengeluarkan suatu barang atau perkhidmatan pada suatu tingkat harga tertentu. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang keseimbangan pasaran dalam ekonomi iaitu keseimbangan ini akan berlaku apabila kuantiti permintaan sama dengan kuantiti penawaran iaitu DD sama dengan SS pada tingkat keseimbangan. Harga dan kuantiti keseimbangan pasaran dapat ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang pada suatu tingkat harga. Pembeli ubah endogenous adalah pembeli ubah yang akan dijelaskan oleh model ini dan merupakan output model. Pembeli ubah endogenous juga adalah pembeli ubah yang perubahannya ditentukan oleh pembeli ubah exogenous dalam model. Di dalam model ini, harga ikan dan kuantiti ikan adalah pembeli ubah endogenous. Sebarang perubahan yang berlaku akan mempengaruhi harga ikan dan kuantiti ikan. Oleh kerana itu, harga ikan dan kuantiti ikan layak disebut sebagai pembeli ubah endogenous kerana menerima kesan daripada perubahan yang berlaku. Harga ikan dan kuantiti ikan ini menjadi output kepada model ini kerana kita dapat melihat kesan langsung sama ada harga naik atau harga berkurang ataupun kuantiti yang semakin meningkat atau semakin berkurang. Selanjutnya ialah pembeli ubah exogenous. Pembeli ubah exogenous adalah pembeli ubah yang nilainya ditentukan di luar model dan merupakan input model. Pembeli ubah exogenous adalah pembeli ubah yang menyebabkan perubahan terhadap pembeli ubah endogenous dalam model. Dalam arti kata mudah, pembeli ubah exogenous merupakan punca kepada perubahan yang berlaku ke atas pembeli ubah endogenous. Pembeli ubah exogenous di dalam model ini adalah musim dan citarasa. Misalnya, apabila berlaku musim perayaan, permintaan ikan cenderung berkurang, begitu juga dengan penawaran ikan. Ini kerana isi rumah mungkin cenderung untuk menyajikan daging atau ayam apabila musim perayaan. Bagi citarasa pula, apabila citarasa masyarakat lebih kepada ikan, kuantiti permintaan terhadap ikan akan meningkat dan penawaran ikan juga akan meningkat. Apabila citarasa masyarakat beralih daripada ikan, kuantiti permintaan terhadap ikan akan menurun dan penawaran ikan juga menurun. Tambahan lagi, perubahan daripada harga faktor-faktor pengeluaran juga mempengaruhi pembeli ubah endogenous. Contoh ketara adalah minyak petrol. Ini kerana nelayan menggunakan minyak petrol untuk menggerakkan enjin bot ke laut untuk menangkap ikan. Perubahan harga minyak petrol iaitu sama ada harga minyak petrol menaik atau menurun akan menyebabkan perubahan harga dan kuantiti ikan. Seterusnya, andaian model keseimbangan ikan dalam kajian ini terbahagi kepada dua, iaitu pendekatan bukan matematik dan pendekatan multimatik. Andaian bukan matematik merupakan andaian yang berdasarkan teori ekonomi pengguna secara umum tanpa adanya jalan pengiraan matematik. Sebagai contoh pendekatan bukan matematik adalah harga faktor-faktor pengeluaran.
peningkatan kos pengeluaran seperti petrol yang menjadi bahan bakar buat nelayan ikan akan meningkatkan kos pengeluaran. Secara relatifnya, daya pengeluaran untuk penawaran ikan akan menurun. Apabila daya pengeluaran ikan menurun, ekoran kos yang lebih tinggi akan menyebabkan kuantiti penawaran ikan akan menurun. Apabila kuantiti ditawarkan menurun, harga ikan akan meningkat. Hubungan antara kos pengeluaran dengan kuantiti penawaran ikan adalah positif. Manakala harga pasaran dengan kuantiti diminta adalah negatif, kerana apabila harga meningkat, permintaan akan menurun. Seterusnya, mengikut pendekatan matematik, persamaan permintaan dan penawaran boleh dibentuk melalui jadual permintaan dan penawaran ikan di pasaran. Jadual di bawah menunjukkan permintaan dan penawaran ikan pada setiap tingkat harga. Melalui pendekatan ekonomi matematik, jadual permintaan dan penawaran yang diperoleh boleh membentuk persamaan bagi permintaan dan juga penawaran. Secara amnya, persamaan permintaan ialah QDX sama dengan A tolak BPX dan persamaan penawaran adalah QDS sama dengan A tambah BPX. Nilai persamaan diperoleh melalui jadual bagi membentuk persamaan seperti dalam pengiraan di bawah. Fungsi permintaan ialah QDX sama dengan A tolak BPX, di mana QDX ialah kuantiti diminta barang X, A merupakan pentasan pada paksi kuantiti, B ialah kecerunan dan PX ialah harga barang X. Pertama sekali kita dapat mencari B, iaitu daripada jadual, dan seterusnya dapat mencari A. Seterusnya kita masukkan terus ke dalam fungsi permintaan dan dapatlah QDX sama dengan 100 tolak PX. Fungsi penawaran pula adalah QSX sama dengan A tolak BPX. Sama juga dengan cara untuk mendapatkan fungsi permintaan tadi. Pertama sekali kita haruslah mencari B dan juga mencari A, dan pada akhirnya kita akan dapat fungsi penawaran adalah QSX sama dengan 50 tambah PX. Akhir sekali ialah penentuan keseimbangan pasaran mengikut pendekatan rumus. Jika kita diberikan fungsi penawaran dan juga permintaan seperti yang berikut, ialah QD sama dengan 100 tolak 4P, QS sama dengan 50 tambah P. Maka keseimbangan pasaran ialah apabila QD disamakan dengan QS dan diselesaikan, kita akan dapat keseimbangan pasaran terjatuh pada tingkat harga RM10 dan kuantiti 60 unit ikan. Seterusnya, pendekatan matematik sekiranya berlaku perubahan dalam penawaran akibat peningkatan harga petrol di pasaran. Kita sudah sedia maklum bahawa peningkatan harga petrol akan meningkatkan kos pengeluaran. Oleh itu, persamaan penawaran baharu akan terbentuk. Kita andaikan bahawa persamaan penawaran yang baharu adalah QS bersamaan 48 tambah dengan P. Berikut merupakan jalan pengiraan setelah berlaku perubahan dalam penawaran. Didapati bahawa daripada pengiraan tersebut, keseimbangan baharu tercapai pada tingkat harga RM RM10.40 dan kuantiti keseimbangan 58.4 unit ikan. Seterusnya, mari kita melihat pembentukan keluk baharu setelah peningkatan harga petrol. Daripada pengiraan keseimbangan tersebut, didapati keluk penawaran akan beralih ke kiri dari S0 ke S1 akibat pengurangan penawaran. Pada harga keseimbangan asal iaitu RM10 berlaku lebihan permintaan. Hal ini akan mendorong keluk penawaran beralih ke kiri sehingga mencapai titik keseimbangan yang baharu. Keseimbangan baharu tercapai pada titik I1 dan harga keseimbangan sebanyak RM10.40 dan kuantiti keseimbangan adalah 58.4 unit. Daripada keluk penawaran tersebut, penawaran yang kurang akan menyebabkan peningkatan harga di pasaran. Hal ini kerana bagi menyeimbangi antara penawaran dan juga permintaan. Dapat disimpulkan bahawa ekonomi matematik merupakan cabang ekonomi yang penting bagi menentukan sesuatu keadaan ekonomi.
masalah-masalah ekonomi seperti penentu keseimbangan dan lebihan permintaan yang ditunjukkan dalam penerangan ini dapat diselesaikan melalui pengiraan matematik dan aplikasi teori ekonomi iaitu QD bersamaan QS. Daripada kajian ini juga, kita boleh menentukan keseimbangan permintaan dan penawaran berlaku apabila persamaan QD dan QS pada tingkat harga dan kuantiti yang sama antara permintaan dan penawaran. Namun, apabila berlaku perubahan dalam pemboleh ubah exogenous seperti peningkatan harga petrol, akan menyebabkan pengurangan penawaran akibat kos nelayan yang semakin tinggi. Hal ini akan membolehkan keseimbangan yang baru akan terbentuk. Jelaslah bahawa ekonomi matematik penting kerana keadaan ekonomi yang tidak menentu akibat perubahan pemboleh ubah dapat diselesaikan dengan lebih terperinci melalui data dan pengiraan yang lebih tepat bagi membuat keputusan ekonomi. Sekian, terima kasih.